Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi melimpahkan rahmat, inayah, taufik dan hidayah kepada kita sehingga setakat ini alhamdulillah. Semoga nikmat dan rahmat yang Allah kurniakan kepada kita berterusan sampai kita kembali bertemu dengan Allah nanti. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita sudah menjalani ibadat puasa selama 24 hari. Jadi tinggal mungkin 5 ataupun 6 hari sahaja lagi untuk kita sedihnya berpisah dengan Ramadan Al-Mubarak. Malam ni malam yang ke-25. Jadi kita sudah 24 hari menjalani ibadat puasa, bukan setakat puasa saja tetapi pelbagai ibadat yang lain. Cuma tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita tanya diri kita sendiri, selama 24 hari ini adakah ibadat puasa itu dapat mendidik diri kita untuk lebih bertakwa, ataupun dengan bahasa mudahnya, selama 24 hari ini adakah kita lebih takut kepada Allah, redha dan redha untuk ikut suruhan Allah, dan adakah kita mudah untuk meninggalkan segala larangan maksiat, dosa yang Allah larang kita, yang Rasulullah larang kita, adakah kita mudah untuk meninggalkannya? Kalau kita alhamdulillah, kita semakin hampir mencapai ketakwaan yang menjadi misi utama daripada matlamat utama daripada ibadat puasa. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita pada malam ini nak berkongsi ataupun cuba untuk menjentik sedikit diri saya dan juga tuan-tuan mungkin berkenaan dengan taubat dan juga doa. Bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan semangat ibadat dan juga pelbagai cetusan rohani yang menyebabkan kita rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim lagi mukmin, di dalam kita menjalani kehidupan kita atas dunia, bermula kita dilahirkan oleh ibu kita, dibesarkan oleh ibu dan ayah, kita balik sampailah ke usia kita sekarang. Mungkin di peringkat permulaan hidup kita, kita tak kenal, kita jauh daripada agama, ataupun kita ada didikan agama tetapi kita melencong, kita tergelincir, kita terpengaruh, kita terlanjur dan sebagainya. Ada kalanya kita sangat melakukan, sangat rajin, sangat dekat dengan Allah, banyak melakukan ibadat, tetapi ada kalanya kita jauh, tersasar daripada landasan agama, kita jadi orang yang jahat, kita jadi orang yang berdosa, kita banyak melakukan larangan-larangan, dosa-dosa yang Allah dan Rasulullah larang, tapi kita tenggelam di dalam, bergelumang di dalam dosa yang sangat kotor. Bukan tuan-tuan, tapi saya dan juga tuan-tuan, kita semua melalui saat ini. Jadi kita muhasabah. Selama 24 hari Ramadan ini, kita
dah tinggalkan banyak ataupun kita belum tinggalkan lagi dosa-dosa yang kita telah lakukan. Mungkin orang yang hidup dalam kalangan orang-orang beragama, di kalangan asatidzah, ustaz-ustaz, ataupun orang-orang yang baik, di kalangan keluarga yang baik, mereka ada bi'ah ataupun suasana yang baik. Tetapi ramai lagi yang tidak ada persekitaran yang mendidik mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, masih lagi bergelumang dengan dosa-dosa. Sebenarnya pintu taubat itu masih terbuka. Ayuhlah kita kembali kepada Allah, kita cari kebenaran, kita cari hidayah, kita cari berusaha untuk memperbaiki diri. Walaupun kita banyak dosa, tetapi rahmat Allah ini sangat luas. Allah, kasih sayang Allah lebih lagi daripada kasih sayang seorang ibu. Kalau kita puan-puan muslimat di luar sana ada anak, memang sangat sayang kepada anak. Lagi-lagi yang lama menikah kemudian baru dapat anak. 10 tahun, 12 tahun menikah, barulah dikurniakan anak oleh Allah. Jadi kita jaga anak kita, nak jentik ataupun nak cubit pun kita tak sanggup sebab sangat sayang kepada anak kita. Kita bela daripada kecil, jaga semualah. Kita bagi susu, bagi suap makan dan sebagainya. Kita bersihkan kotoran najis anak kita, sangat sayang kepada anak kita. Tetapi kasih sayang Allah, rahmat Allah sangat luas, lebih lagi daripada kasih sayang seorang ibu. Walaupun kita sangat berdosa, kita melakukan dosa yang Allah sahaja tahu, yang teruk, walaupun kita tidak cerita kepada orang. Jangan ceritalah. Jangan cerita dosa kita kepada orang. Mungkin kita pernah terlibat dengan dosa mulut. Mulut kita sangat bahasa orang sekarang kata mulut berpuaka. Bila mengeluarkan kata-kata, bila bercakap je menyakitkan hati orang. Sangat leza. Ataupun kita pernah terlibat dalam kancah perzinaan. Itu dosa yang besar. Sangat jijik, kita rasa sangat jijik. Tetapi kembalilah kepada Allah. Kita masih lagi ada harapan. Allah sangat luas kasih sayangnya. Allah sayang kepada kita. Allah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita supaya menjalani hidup atas dunia ni dengan panduan yang betul, dan juga supaya kita semua ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi selamat di akhirat nanti, yang tidak akan terbayang bagaimana huru-hara, bagaimana perit, bagaimana azabnya pada hari kiamat nanti. Jadi sayangnya Allah kepada kita, selagi mana kita tidak sampai ghargharah ataupun tidak sampai ke saat nazak, hampir mati, pintu taubat masih terbuka kepada kita. Jadi ayuhlah diri saya dan tuan-tuan, kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, kita tinggalkan. Taubat ini ada beberapa hakikat daripada taubat. Yang pertama, taubat ialah kita tinggalkan terus. Kita tinggalkan dosa yang kita buat. Kita sekarang terlibat dalam perzinaan ataupun jalan-jalan yang membawa kepada perzinaan. Sama ada berzina yang betul dengan perempuan ataupun yang terlibat dengan LGBT, dengan gay, mempunyai naluri yang songsang, fitrahnya lelaki kepada perempuan, tetapi dia ada nafsu dengan sesama lelaki, ataupun lesbian. Ini semua dosa yang besar, yang bila kita fikir kita sekarang berada di dalam suasana
ataupun di dalam persekitaran yang jijik. Ataupun lebih besar daripada itu lagi, terlibat di dalam dosa yang sangat besar, iaitu menyekutukan Allah, yang menjadikan tidak kira apa-apa golongan sekalipun, sebagai contohnya golongan bisnes yang terlibat dengan bisnes, menggunakan pelaris-pelaris, tangkal-tangkal, azimat-azimat, meminta di kubur dan sebagainya. Ataupun pelbagai lagi, percaya kepada sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat, menolak mudarat, percaya kepada batu, percaya kepada kayu. Ini semua adalah dosa yang sangat besar, dosa syirik. Ataupun terlibat di dalam dosa ghibah, mengumpat, sentiasa mengumpat. Ini salah satu daripada dosa yang besar yang nampak ringan, ataupun ramai orang nampak ringan, nampak kecil dosa mengumpat. Ataupun orang yang terlibat di dalam dosa menipu orang, di dalam dosa memakan harta anak yatim, yang menggunakan anak yatim untuk mengutip derma, sumbangan, tetapi sebenarnya duit itu yang tidak diaudit, tidak dikira, tidak ada pihak yang mengaudit duit yang dikutip, maka dia makan harta anak yatim, mempergunakan anak yatim. Ini semua adalah dosa yang besar. Jadi siapa sahaja kita yang terlibat di dalam dosa ini, marilah kita kembali kepada Allah, kita tinggalkan dosa yang kita tengah buat sekarang. Ataupun orang yang terlibat di dalam minum arak, minuman keras, apa jenis arak sekalipun, ataupun terlibat di dalam pengambilan dadah, ataupun sekurang-kurangnya ketum, ataupun sekurang-kurangnya merokok. Merokok juga merupakan satu dosa. Kita tinggalkan semua dosa ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan, dan yang kedua kita menyesal di atas dosa yang kita buat. Menyesal sungguh-sungguh, aku ni memang sangat jahat buat dosa ni. Allah bagi banyak nikmat kepada aku, nikmat tangan, seluruh anggota Allah bagi free, tetapi aku sangat kufur kepada nikmat. Tidak guna nikmat ni kepada jalan yang betul. Lawan Allah, bahkan buat maksiat, dosa, lawan Allah lagi. Guna nikmat yang Allah bagi. Dan unsur yang ketiga, taubat, ialah kita berazam sungguh-sungguh, bertekad di dalam diri kita, kita nak tinggalkan. Kita memang tak nak buat dah dosa ni. Walaupun mungkin selepas ni ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang membuatkan kita buat dosa, tetapi sekarang ni kita berazam sungguh-sungguh, bertekad sungguh-sungguh, tak nak buat dah dosa yang kita terlibat sekarang. Dan kita cuba untuk memperbaiki diri, bukan sekadar kita bertaubat, tinggalkan dosa, kita memperbaiki diri, kita belajar, kita bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, supaya dengan sebab kita bergaul dengan orang-orang yang baik ni, walaupun orang ni bukan di kalangan asatidzah, bukan di kalangan ulama, tapi kalau kita dapat berkawan, bermusahabah, ikut, follow alim ulama, itu lagi baik. Sebab mereka selalu bagi nasihat, bagi tausiah ataupun nasihat, pengajaran, tazkirah, peringatan kepada kita supaya tinggalkan maksiat dan supaya kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian kita belajar memperbaiki diri, kita belajar bagaimana nak sentiasa memperbaikkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menunaikan ibadat
ibadat yang telah difardukan kepada kita. Satu lagi, orang yang terlibat di dalam dosa meninggalkan solat fardu. Ini pun ramai. Kita dakwah, kita ajaklah kawan-kawan kita, kaum keluarga kita yang masih lagi meninggalkan solat 5 waktu ataupun buat solat ni tidak penuh. Buat solat zuhur, solat maghrib, tetapi 3 lagi yang lain tak buat. Ini juga satu dosa yang besar. Tetapi bila orang yang dah terbiasa tinggal, dia rasa itu sesuatu yang mudah, yang ringan, bukan dosa besar. Ini semua adalah dosa yang besar. Kita bertaubat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, bukan sebab yang lain. Bukan sebab kita tinggalkan dosa ni, bukan sebab kita tak larat. Bukan sebab kita dah tua, dah uzur, lutut ketar. Memang tak larat dah. Sebab tu kita tak pergi clubbing. Ataupun memang kita tidak ada duit untuk beli arak. Maka kita pun tidak minum. Itu semua bukan lagi bertaubat. Bukan dinamakan taubat lagi. Itu semua sebab kita tidak mampu. Maka kita tak buat dosa tersebut. Kita bertaubat ni betul-betul kerana kita tinggalkan dosa tu kerana Allah. Kerana Allah larang kita, maka kita 100% tinggalkan dosa kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kerana mengharapkan pahala, ganjaran daripada Allah. Itu sebagai mukaddimah. Kenapa kita perlu bertaubat, kembali kepada Allah? Kenapa perlu kita bersihkan diri kita daripada semua dosa yang kita buat? Kita boleh belajar. Ada 70 minal kabair, dosa-dosa yang besar. Yang besar-besar antaranya yang kita sebut tadi, syirik kepada Allah, berzina, tinggalkan solat 5 waktu, mengumpat, derhaka kepada ibu dan ayah, uququl walidain, dan banyak lagi, terlibat minum arak, perzinaan, membuat persaksian palsu, membunuh orang, mengambil hak orang, makan harta anak yatim dan sebagainya. Antara 70 dosa besar ini kita perlu tinggalkan. Kenapa perlu bertaubat? Yang pertama kerana Allah suruh. Allah suruh kita kembali kepada Allah. Allah suruh kita bersihkan diri kita kembali kepada Allah, sebab Allah nak bagi ganjaran yang luas. Rahmat Allah sangat luas. Allah sangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Allah suruh di dalam Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irih wa qad adallahu fi ardi falah. Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya, lebih daripada gembiranya seseorang daripada kamu yang jumpa kembali untanya yang hilang di satu tanah yang luas. Ataupun kita boleh gambarkan hari ini kita kehilangan kenderaan, kehilangan harta kita, harta yang sangat mahal. Kemudian kita jumpa kembali harta kita, motor kita, kereta kita dan sebagainya dalam keadaan yang masih elok. Tetapi Allah sangat gembira lagi, perasaan lebih daripada perasaan kita gembira jumpa barang kita yang hilang, harta kita yang hilang. Allah lagi gembira dengan taubat
dengan kembalinya kita kepada Allah. Kita menyesal sungguh-sungguh di atas dosa yang kita buat. Saya dan tuan-tuan, memang kita semua adalah pendosa. Kita banyak melakukan dosa yang orang lain tak tahu, Allah sahaja yang tahu. Kita kembalilah kepada Allah. Rahmat Allah sangat luas. Allah sangat sayang kepada kita. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Kemudian, kenapa kita perlu bertaubat lagi? Kerana banyak kebaikan di sebalik taubat yang kita buat. Antaranya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud, ayat yang ke-52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mudbirin. Allah berfirman, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Summa tubu ilaih. Kemudian kembalilah taat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah, kembalilah taat kepada Allah. Ganjarannya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan melimpahkan, menurunkan kepada kamu hujan yang lebat. Simbolik kepada rezeki. Allah akan bagi rezeki yang banyak kepada kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah menambahkan kekuatan. Di samping kekuatan yang kamu ada. Kekuatan dalaman. Sebagaimana yang kita pernah dengar. Bulan Ramadan, bulan yang menyuburkan, memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan yang lebih penting ialah kekuatan dalaman, kekuatan rohani. Bila kita berhijrah, kita tinggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan sekarang ataupun dulu, kita tinggalkan semuanya, Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah, konsisten di atas penghijrahan kita, di atas perubahan kita ini, walaupun ada pihak-pihak yang mengejek, perli kita, memandang ataupun mengeluarkan kata-kata yang sinis. Alah, nak berubah, nampak macam nak berubah. Sekejapnya tu, lepas ni, akan buat balik lah apa yang dia buat tu. Sama ada terlibat dengan LGBT, ataupun minum, perzinaan dan sebagainya. Ada orang perli menyindir kita. Tetapi, kita kena tanam keazaman yang kuat, dan bila kita bertaubat, memang Allah bagi kekuatan dalaman rohani kepada kita untuk kita terus istiqamah. Kalau kita bulan Ramadan kali ni, Ramadan 1441 Hijrah ni, dengan kita banyak berada di rumah, kita jadi insaf, kita tidak bergaul dengan kawan-kawan kita yang dulu, yang sama-sama teruk, yang mengajak kita ke arah keburukan, mengajak kita ke arah clubbing, tinggalkan solat, derhaka kepada ibu ayah, minum dan sebagainya. Kita banyak berada di rumah, maka kita jadi insaf. Kita mula merenung diri kita, kita kaji balik, kita muhasabah diri kita. Baru nak start Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan Allah akan bagi kepada saya, kepada tuan-tuan, untuk lebih istiqamah, konsisten, sampailah kita meninggal dunia. Allahumma amin. Itulah antara beberapa sebab kenapa kita perlu bertaubat, tinggalkan dosa-dosa yang kita dah terlibat. Kalau dari sudut orang-orang muslimat perempuan, dosa yang berterusan ialah dosa tak tutup aurat, buka aurat.
free hair dan sebagainya. Pakai pakaian yang seksi, pakaian yang menggoda, ketat. Itu dosa yang besar, yang panjang, yang berterusan selama dia buka aurat. Jadi kita ambil semangat Ramadan, kalau dengar perkongsian ini, sama-samalah kita bertaubat kembali kepada Allah. Kita kembali tutup aurat, pakai pakaian yang bukan tutup saja, tetapi tutup aurat yang betul, bukan bungkus tetapi tutup. Ada orang pakai nampak macam tutup aurat tetapi masih ketat. Itu tidak lagi menutup aurat. Jadi kita ubah diri kita lebih kepada cari pakaian yang tutup aurat. Tidak semestinya mahal, tidak semestinya cari tudung yang berjenama ataupun kala-kala yang khusus, tidak. Tetapi yang penting Islamik dan menutup aurat. Bukan kerana kita ikut fashion-fashion, trend-trend terkini, tetapi kita ikut yang Islam ajar. Bukan kita ikut artis-artis dan sebagainya. Kerana Allah, benar-benar kerana ikhlas, kerana Allah. Kita ubah diri kita kerana kita nak jadi orang lain, orang yang lebih takut kepada Allah, orang yang lebih dekat dengan Allah. Saya dan tuan-tuan, kita dengar sebelum 2-3 hari, seminggu sebelum masuk Ramadan ataupun dalam bulan Ramadan ni, ramai saudara mara kita, kenalan kita yang Allah cabut nyawanya. Allah tarik nyawanya di usia yang pelbagai. Ada yang muda, ada kawan-kawan saya yang masih muda, kenalan saya dan juga tuan-tuan yang dah berusia, tak kira lelaki, perempuan, ada yang masih kanak-kanak, semuanya meninggal. Jadi kita ni semakin hari semakin dekat dengan mati. Kita kena sentiasa letak di dalam diri kita. Walaupun kita tengok orang meninggal, kita ni akan meninggal. Dan yang takutnya, yang sangat menakutkan kita ialah kita tak tahu bila kita akan meninggal. Mungkin hari ini, mungkin esok. Cuma kita persiapkan diri kita. Kita sentiasa buat kebaikan yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab ada banyak kebaikan yang nampak macam kebaikan, buat amal, tetapi sebenarnya ada lagi penyakit yang lain, penyakit hati. Penyakit bila nak buat kebaikan, kena pamerkan kepada orang. Kena tunjuk kepada orang. Banyak kebaikan-kebaikan yang walaupun ditunjukkan, dipamerkan kepada orang, tetapi dia sebenarnya nak memotivasikan kepada orang lain. Itu boleh. Tetapi jangan semua kebaikan, semua benda yang kita buat yang baik ni, semua kita nak up di Facebook, nak up di status WhatsApp dan sebagainya. Kita jaga diri kita. Di samping kita jaga diri kita, keluarga kita daripada penyakit wabak ni, yang lebih penting kita jaga diri kita daripada penyakit dalaman, penyakit riak, penyakit ujub. Itu yang lebih tersembunyi, yang lebih kita kena jaga. Jadi kita takut nak menghadapi kematian ni, bukan semata-mata takut, tetapi kita persiapkan diri kita, buat yang sehabis baik. Ikut apa peranan kita. Mungkin kita ilmu tidak tinggi. Kita tak boleh nak jadi ulama. Memang tak dapat dah kita nak jadi ulama yang besar-besar. Kita buatlah ikut kemampuan kita. Kalau kita kepakaran kita dari sudut grafik, dari sudut komputer, dari sudut fotografi, dari sudut ambil video dan sebagainya, ataupun dari sudut penulisan, semuanya kita buat ke arah, biar ada nilai-nilai dakwah, ke arah kebaikan. Biar ada sumbangan kita kepada Islam mengikut kepakaran, kelebihan
yang kita ada. Tak semua orang boleh jadi ulama. Saya dan sebahagian besar daripada tuan-tuan, kita bukan ulama. Tapi kita sumbang kepada Islam. Bukan kita fikir untuk diri kita saja, kita sumbang kepada umat Islam sehabis baik sebagai persiapan untuk kita meninggal nanti. Kita buat amal jariah, amal yang pahalanya berterusan kepada kita. Kemudian bila kita kembali kepada Allah, tidak boleh dipisahkan dengan beristighfar, berdoa dan beristighfar. Banyak istighfar yang kita boleh panjatkan, boleh ungkapkan di dalam qiyamul lail. Kita hanya ada beberapa malam sahaja, mungkin 5 ataupun 6 malam sahaja lagi, malam yang ganjarannya, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang mengatakan untuk 10 malam yang terakhir ni malam 1000 bulan. Tetapi itu sebenarnya sedikit tersalah. Bukan 1000 bulan. Allah menyatakan di dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama macam 1000 bulan. Dan 1000 ni Allah menyatakan, ambil perkataan alf min alfi syahr, khairum min alfi syahr, bukan semata-mata 1000, tetapi nak menunjukkan lebih baik daripada yang banyak. Sangat banyak ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi dalam malam-malam yang kita bangun, kena bersemangat, kena rajin. Kita letak Allah ni sejauh mana spesialnya Allah di hati kita, maka sejauh itulah kita akan bersemangat menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Jadi bila kita letak Allah ni, Tuhan, kita letak Allah ni sangat special dalam hati kita, maka semakin tinggi mujahadah, semakin tinggi kesungguhan, semangat kita untuk menghidupkan malam-malam yang akhir. Jadi 5 ataupun 6 malam yang masih berbaki ni, kita merintih. Kita boleh mengungkapkan Sayyidul Istighfar yang Nabi suruh kita baca dan hayati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau yang mencipta aku ni hamba engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku sentiasa berpegang di atas tali, di atas janji engkau sedaya upayaku. Jadi kita merintih, kita bermunajat, berbisik dengan Allah. Ya Allah, aku ni sedaya upaya taat kepada engkau, sedaya upaya nak tinggalkan dosa-dosa maksiat kepada engkau, sedaya upaya tak nak menderhaka kepada engkau. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan, dosa, keburukan dosa yang aku telah buat dulu. Aku sungguh-sungguh menyesal. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengaku dengan banyak nikmat yang engkau bagi kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi. Dan malangnya aku juga mengaku, walaupun banyak nikmat, malangnya aku banyak melakukan dosa kepada engkau. Faghfirli, inilah intipatinya, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan engkau. Walaupun dalam masyarakat ataupun dalam dunia kita guna perkataan ampunkan kepada raja, sultan, tetapi sebenarnya yang mengampunkan dosa kita hanya Allah semata-mata. Kita banyak dosa, saya dan tuan-tuan, khususnya saya banyak dosa, kita minta ampun, kita guna Sayyidul Istighfar ni, penghulu istighfar ni, ataupun kalau kita tak ingat, paling kurang Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, Rabbighfirli,
Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita tidak lupa untuk minta ampun kepada ibu dan ayah kita. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, aku sangat banyak dosa. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Kasihanilah, tolonglah, kesianlah kepada ibu dan ayahku. Ibu yang melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Ayah yang membesarkan aku. Kedua orang ni sangat berjasa yang aku tidak mampu untuk balasnya. Ampunkanlah diriku, ampunkanlah mereka ya Allah. Kita bermunajat, merintih, berbisik dengan Allah dalam kegelapan, dalam kesunyian malam, minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Kita terlibat banyak dosa yang kita telah lakukan dulu, walaupun kita sangat jahat, walau siapa sekalipun tuan-tuan, saya, walaupun apa dosa sekalipun kita rasa sangat besar dosa kita, tetapi bertaubatlah. Yang penting kita bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Allah akan mengampunkan dosa kita. Dan antara malam-malam yang terakhir, kita ambil doa yang Nabi ajar kepada kita, yang Aisyah tanya sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita rasa malam itu adalah malam-malam Al-Qadar, kita bukan minta benda dunia, tetapi kita minta yang sangat-sangat besar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sangat suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Maafkanlah dosaku. Sangat banyak dosaku kepada orang. Sangat banyak dosa kepada Allah. Kita menzalimi diri kita sendiri. Disebabkan dosa ni, yang dikatakan menzalimi diri kita sendiri, disebabkan kita melakukan dosa, menyebabkan kita akan dihumbankan ke dalam neraka Allah nanti pada hari kiamat. Jangan kita pandang remeh. Walaupun kita rasa kita jauh tersasar daripada landasan ajaran agama. Kita rasa kita ni tak ada peluang dah. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi peluang Allah buka kepada kita. Selagi mana innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis Nabi SAW bersabda, Allah terima taubat seorang hamba selagi mana dia tidak mati. Jadi tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, walaupun kita terlibat dosa-dosa yang kita sebut tadi, minum, berzina, LGBT, makan harta anak yatim, makan harta orang dan sebagainya, tidak mengeluarkan zakat, ada peluang lagi. Kita bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Kita tidak akan tahan azab neraka yang sangat-sangat pedih. Di dunia ni, yang kecil-kecil pun kita tak tahan. Masuk duri, ataupun kita sakit gigi, sakit kepala, sakit kaki, sakit gaut dan sebagainya, itu pun kita tak tahan. Azab neraka sangat-sangatlah berganda-ganda. Jadi taubatlah, kembalilah kepada Allah. Kita banyak lagi peluang. Walaupun orang sekeliling, kadang-kadang orang sekeliling, keluarga ataupun jiran-jiran, kawan-kawan kita tidak membantu, tapi kalau ada kesedaran dalam diri kita, sebenarnya Allah dah buka kepada kita pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah, supaya kita kembali kepada Allah. Kita tinggalkan dosa-dosa yang kita dah buat. Allah sayang kepada kita. Kita masih lagi ada peluang sebelum kita meninggal. Kita minta beristighfar, banyakkan beristighfar pada malam. Jadi kita minta pada malam-malam Al-Qadar ni, ada malam ni, beberapa malam lagi, 5 ataupun 6 malam lagi, kita minta yang paling banyaknya, di samping kita minta untuk diri kita, keluarga kita, mungkin dari sudut dunia, kesihatan dan sebagainya, yang lebih banyak lagi ialah kita minta Allah ampunkan dosa kita. Sebab antara perkara utama bila kita meninggal, yang kita sangat harap ialah, kita harapkan Allah ampunkan dosa kita dan Allah rahmati kita. Allah ampunkan dosa, satu, dan Allah maafkan semua yang kita buat atas dunia ni, dengan kita syarat kita bertaubat, dan kita juga mengharapkan rahmat Allah. Bila kita
nak habis umur, nak habis nafas, kita sangat mengharapkan Allah ampunkan semua dosa kita dan Allah masukkan kita, Allah rahmati kita, masukkan kita di dalam rahmatnya. Jadi itulah sedikit perkongsian. Moga-moga dapat menyebabkan diri saya bertaubat dan juga mungkin dapat mengajak tuan-tuan bertaubat, kembali kepada Allah, kembali taat, kembali tinggalkan dosa-dosa yang kita buat, sebesar mana sekalipun, kita kembali bertaubat, minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun. Yang kita rahsia kita bertaubat ni jangan war-warkan, jangan cerita kepada orang. Kita dengan Allah sahaja, kita benar-benar bertaubat kembali kepada Allah, mengikut suruhan Allah. Allah suruh kita bertaubat mengikut cara yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mungkin daripada dulu ataupun mungkin baru sekarang Ramadan 1441 Hijrah ini, kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, kita berhijrah, berubah diri kita, benar-benar beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Kemudian kita memperbaiki diri kita, kita buat amalan ketaatan yang tak lama dah kita akan meninggal. Kita memperbaiki, buat banyak kebaikan. Kita cuba tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan kawan-kawan yang tak baik. Kita kembali kepada Allah, carilah bimbingan, didikan, kita cari menuju kepada hidayah Allah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diampunkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, dan kita dimasukkan, diambil nyawa oleh Allah, dimasukkan ke dalam kubur, ke alam barzakh, diluaskan kubur kita, dan seterusnya kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang diampunkan oleh Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan kekurangan diri saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.